Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjasa mendesak kerajaan bertindak serius terhadap ancaman kedaulatan kepada negara. Berjasa merujuk kepada laporan berita Sinar Harian bertarikh 12 Oktober 2024 yang telah mengesahkan kehadiran 1,000 tentera laut China dan 2 kapal laut yang lengkap bersenjata di pelabuhan Pulau Pinang baru-baru ini. Berjasa juga melihat Islamofobia dan penentangan yang amat terang serta jelas dilakukan oleh golongan tertentu terhadap usaha mengangkat RUU Mufti Wilayah yang menekankan pemerkasaan dan penguasaan institusi Islam dalam negara kita. Berjasa juga menzahirkan kebimbangan terhadap isu-isu ini kerana ianya secara hakikat telah mencabar asas-asas yang ada dalam negara, menunjukkan bibit-bibit yang mengancam kedaulatan negara, bahkan menyentuh secara langsung sensitiviti masyarakat terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka. Berjasa juga berpandangan kerajaan hari ini tidak serius, malah mengambil pendekatan yang amat mudah, pendekatan yang amat longgar dengan golongan pencabar ini, walaupun sedia mengetahui tindak tanduk mereka dalam krisis Laut Cina Selatan umpamanya, hatta mereka yang secara terang-terangan memainkan isu 3R tiap kali dalam usaha melaksanakan pemerkasaan undang-undang Islam di negara kita. Berjasa melihat kenyataan dan pendirian kerajaan juga amat lemah, malah secara tidak langsung berpotensi membuka pintu-pintu kemudaratan dan risiko yang lebih besar pada jangka masa yang panjang. Berjasa menyifatkan pengabaian kerajaan tentang hakikat sebenar dalam isu-isu ini boleh membawa kepada satu tragedi dan bala malapetaka kepada masa depan anak bangsa, generasi negara kita akan datang. Toleransi dan kompromi yang melampau kerajaan terhadap isu-isu sebegini yang amat lemah dari sudut tindakan sepatutnya sudah tidak tersisa. Berjasa menyeru kepada kerajaan hari ini untuk bersifat lebih sensitif, bertindak secara serius dan proaktif terhadap segala bentuk dan anasir yang mendatangkan ancaman kedaulatan dan keselamatan kepada negara. Okey, satu lagi soalan. Semalam ada satu memo yang dikeluarkan tentang penganjuran dialog dua hala di antara Malaysia dan China berhubung pengurusan isu maritim di Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana pula dengan pendapat Berjasa tentang penganjuran dialog ini, sedangkan kita tahu China menjadi agresif terhadap sempadan Malaysia di Laut Cina Selatan? Pandangan Berjasa jelas, kedaulatan negara telah termaktub sekian lama. Jadi pada pandangan Berjasa, tindakan kerajaan adalah menunjukkan satu tindakan yang amat lemah dan tidak serius untuk menjaga sempadan keselamatan dan juga kedaulatan negara. Apa yang mereka lakukan adalah mengusahakan sesi dialog dua hala, sedangkan apa yang berlaku, tindakan-tindakan mencabul kedaulatan dan sempadan negara berlaku secara satu hala. Selama ini bertahun-tahun pelbagai negara telah berhimpun dengan pelbagai isu dan menentang dengan keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh kerajaan China. Umpamanya kerajaan Filipina, Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat di dalam Nine Dash Line yang dituntut oleh kerajaan China secara tidak sah. Malah mereka bertindak biadab. Mereka malah mengeluarkan peta mengikut kepentingan mereka dan memasukkan sebahagian wilayah kedaulatan kita, wilayah di dalam melebihi sempadan EEZ kita di dalam negara mereka. Ini satu tindakan yang biadab. Apa guna kita lakukan dialog apabila mereka secara berterusan melakukan provokasi, melampau secara biadab, memasuki berulang kali, beratus-ratus kali menceroboh sempadan EEZ kita, kalau di Sarawak sehingga ke Betim Patinggi Ali. Ini bukan cerita baru. Ini bertahun-tahun lamanya dan berulang. Dan apabila kerajaan hari ini mengambil pendekatan, apabila mereka sudah semakin melampau, kerajaan hari ini menganjurkan dialog. Ini bukan isu dialog. Apabila kita mengetengahkan pendekatan dialog, bermaksud kita telah menyerahkan sebahagian kedaulatan dan juga hak kita, tuntutan kita untuk dibincangkan.
Ini bukan bincang lagi. Kalau kita nak bincangkan bahagian yang di luar daripada EEZ, sempadan yang telah diiktiraf oleh dunia, sempadan negara kita, maka ini dipanggil dialog. Tetapi apabila pencerobohan itu berlaku di dalam sempadan negara, apa guna dialog? Jadi kita lihat tindakan ini adalah tindakan yang tidak wajar dan sepatutnya kerajaan Malaysia mesti melakukan tindakan yang lebih serius dengan menghantar memo bantahan dan tindakan-tindakan diplomatik dengan kerajaan China untuk mengetengahkan bahawa Malaysia dengan tegasnya menyatakan bahawa Malaysia berpegang kepada sempadan maritim negara yang telah ditetapkan sekian lama dan akan mempertahankan kedaulatan kita dengan apa jua cara yang difikirkan perlu. Okey, baik, terima kasih. Untuk soalan yang seterusnya, kita masih lagi dalam konteks pertahanan negara. Semalam kerajaan telah pun membentangkan bacaan pertama untuk belanjawan 2025 dan Kementerian Pertahanan telah diperuntukkan sebanyak 21.2 bilion bertambah daripada 1.4 bilion. Jadi apakah harapan berjasa untuk pertahanan dan keselamatan negara berdasarkan jumlah bajet ini? Pertama sekali, berjasa sangat mengalu-alukan pertambahan perbelanjaan bagi pertahanan negara. Kita memang mengalu-alukan. Dan sebenarnya perbelanjaan bajet pertahanan negara di Malaysia adalah antara yang agak kecil berbanding negara-negara maritim yang lain. Malah berbanding negara-negara yang mempunyai kapasiti yang sama, kita agak kecil. Dan dengan pelbagai isu-isu tertentu yang kita lihat, sewajarnya pertahanan negara perlu dipertingkatkan dan pertambahan itu kita sangat mengalu-alukan. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana kerajaan hari ini pakai teknologi-teknologi canggih yang terkini dengan perbelanjaan yang optimum dengan hasil yang kita dapat. Umum mengetahui bagaimana 6 buah kapal kita yang sepatutnya, kapal tentera laut yang sepatutnya siap, masih tidak siap selepas bertahun-tahun dengan peningkatan berbilion-bilion. Sampai hari ini, kerajaan hari ini juga yang dulu lantang mengkritik isu-isu ketirisan yang berlaku, akhirnya melakukan tindakan yang sebaliknya. Tidak ada peningkatan yang begitu proaktif yang berlaku. Dan dari segi peningkatan, kita sangat-sangat mengalukan, kita sangat-sangat gembira dengan peningkatan, tetapi apa yang kita mahu lihat, berjasa amat menekankan kedaulatan negara perlu dilihat. Bukan hanya diumumkan dengan bajet-bajet, hanya cakap-cakap kosong sahaja di pentas-pentas utama. Tetapi ianya perlu dilihat, dipertahankan. Sebagai contoh yang kita sebut tadi berkenaan dengan kedaulatan negara. Pertahanan negara perlu digerakkan, perlu dilihatkan, perlu ditunjukkan, ditonjolkan. Bukan hanya ketika persembahan-persembahan gimmick-gimmick sahaja. Selain daripada itu, berjasa ingin mencadangkan supaya sistem kita perlu dipertingkatkan dengan teknologi-teknologi terkini bagi mengurangkan kebergantungan kepada teknologi-teknologi lama yang memakan kos yang begitu tinggi. Selain daripada itu, menggunakan teknologi yang canggih ini, menggunakan infrastruktur sokongan yang lebih canggih, setaraf dengan apa yang berlaku di peringkat antarabangsa dengan penjimatan kos tetapi mendapat hasil yang sangat-sangat optimum dengan kehebatan teknologi yang ada hari ini. Dan satu lagi perkara penting yang berjasa ingin tegaskan di sini adalah berbilion-bilion, lebih 20 bilion yang telah diperuntukkan. Kemana wang ini pergi? Adakah ianya kebanyakannya kita menggunakan teknologi-teknologi luar ataupun teknologi dalaman? Sedangkan di dalam apa yang kita gariskan sebagai impian nasional berjasa 2040, kita menggariskan pentingnya keupayaan untuk membangunkan teknologi dan kapasiti tempatan. Kita, anak-anak tempatan Malaysia mempunyai pelbagai kemahiran dan teknologi, penguasaan teknologi yang hebat dan canggih. Tetapi kita lihat hari ini kebanyakan kontrak-kontrak kerajaan dari segi pertahanan, dari segi keselamatan dan lain-lain, tidak kurang. Banyaknya kita bergantung kepada teknologi luar. Sedangkan di mana kemampuan keupayaan teknologi anak tempatan? Kita ambil contoh seperti apa yang berlaku di Palestin hari ini. Bagaimana mereka, kerajaan Palestin, Shah Hamas di Gaza hari ini berjaya membangunkan keupayaan tempatan dengan mencipta senjata-senjata secara tempatan dengan buatan tangan daripada tangan anak-anak dan inovasi tempatan. Jika mereka boleh, mengapa kita tidak boleh? Adakah hanya ada perkara tertentu yang menghalang untuk kita mencapai perkara tersebut? Jadi, berjasa ingin menyeru supaya kerajaan melihat semula perkara ini dan perbelanjaan tersebut haruslah melibatkan pembangunan keupayaan penciptaan infrastruktur dan aset-aset pertahanan
dari segi tempatan. Kita telah berjaya membuktikan ada beberapa kejayaan-kejayaan yang daripada anak tempatan yang berjaya diwujudkan dari segi pertahanan. Tetapi kita lihat negara-negara di Nusantara, umpamanya Indonesia, mereka telah berjaya membangunkan kapal tentera daripada keupayaan anak tempatan. Mereka membangunkan kereta kebal, kereta perisai dengan menggunakan keupayaan dan juga teknologi tempatan, dan telah tentu mendapat kerjasama daripada luar. Ini yang kita lihat dari segi soalan tadi. Ya, kita sangat malukan, tetapi jumlah yang sebegitu besar mungkin tidaklah sebesar negara-negara lain, haruslah dioptimumkan dan keupayaan tempatan haruslah dibangunkan untuk kita mendapatkan keberhasilan yang lebih baik di masa hadapan.